Pada hari itu, aku pulang ke rumah selepas berjumpa dengan rakan-rakanku dalam pukul 1 pagi. Memandangkan esok adalah hari Sabtu, jadi aku mengambil keputusan untuk berborak-borak dengan mereka semua di warung minuman dan pulang dalam sedikit lewat. Baru sahaja aku mahu membuka pintu. Tanpa diduga ibuku yang masih dalam bertelekung telah membuka pintu rumah untuk membolehkan aku masuk. Mungkin sedang bersembahyang sunat dan juga mengaji ni, bisik hatiku. Ibuku menegur juga sikapku pada waktu itu yang pulang lewat. Aku hanya diam sahaja kerana tidak mahu membangunkan ayahku yang sedang tidur di biliknya. Apabila berada di dalam rumah, aku lihat ibuku terus sahaja masuk ke dalam biliknya. Manakala aku yang dari tadi menahan mahu membuang air kecil, terus menuju ke bilik air bagi melunaskan hajatku itu. Selesai sahaja aku di dalam bilik air, aku segera membuka pintu tandas untuk keluar. Tiba-tiba pula aku melihat satu kelibat seperti ibuku yang bertelekung putih tadi berlalu melintasi hadapanku. Aku merasa pelik juga kerana biasanya ibuku tidak suka berjalan di dalam gelap. Ini membuatkan aku menjadi ingin tahu mengapa ibuku bersikap sedemikian pula. Aku melangkah keluar dan mencari kelibat telekung tadi di dalam rumah. Aku pun memanggil ibuku itu. Kenapa tak buka lampu, Bu? Ibu nak pergi mana? Tapi kelibat itu hanya diam sahaja dan terus menghilangkan diri secara tiba-tiba di dalam kegelapan. Pada waktu itu pula lah, aku terdengar suis lampu dibuka dan diikuti dengan suara ibuku dari arah belakangku. Shh! Apa yang kau bising ni? Nanti terbangun bapak engkau baru tahu? Terdengar suara ibuku yang mengejutkanku tanpa diduga. Ini membuatkan aku cepat-cepat berpaling ke belakang untuk melihat ibuku dan memastikan ia adalah betul-betul ibuku. Kakiku mula menggeletar melihatkan apa yang terjadi tadi. Apakah benda itu tadi? Adakah kelibat itu mengikut aku dari luar kerana pulang lewat malam? Apa khabar semua peminat kisah-kisah seram? Nama aku adalah Razak, umurku 23 tahun dan masih bujang. Aku masih tinggal dengan ibu bapaku di rumah teres di satu taman perumahan. Pada keesokannya, aku dan ibuku berbual-bual tentang penampakan seram pada pagi tadi di dapur. Kami terpaksa merahsiakan pengalaman pagi tadi dari pengetahuan ayahku untuk mengelak dimarahi akibat pulang lewat malam. Aku menceritakan kembali kepada ibuku tentang satu kelibat bertelekung putih yang serupa dengan ibuku pagi tadi. Kejadian ini tidak pernah berlaku sebelum ini di dalam rumah kami. Jadi, kejadian itu agak mengejutkan ibuku juga. Mendengarkan tentang gangguan kelibat bertelekung pada pagi itu dariku, ibuku mula teringat yang minggu lepas baru sahaja barisan rumah taman di lorong hadapan membuat sedikit kenduri dan sembahyang hajat di lorong untuk mengelakkan gangguan demi gangguan di lorong mereka. Penduduk di lorong itu diganggu dengan macam-macam peristiwa seram. Ada yang nampak kaki orang terjuntai dari atas bumbung rumah, buaian di hadapan rumah bergerak sendiri. Dalam kereta pula ada bayang-bayang putih dan macam-macam lagi. Seram pula mak nak bagi tahu kau. Mungkin juga gangguan di lorong mereka ada kena-mengena dengan gangguan malam tadi. Beritahu ibuku kepadaku. Aku mendengarkan sahaja kisah itu dari ibuku. Ya, sebenarnya malam tadi masa berborak dengan kawan-kawan, memang ada juga mereka sebut tentang perkara ini. Ada juga kawan yang mengusik agar aku tidak pulang lagi dan berborak sampai siang sahaja. Tapi aku bagi tahu yang semua itu
hanyalah cerita aja semata-mata. Aduh, aku mula teringat yang malam ini adalah malam Minggu dan aku perlu bertemu dengan rakan-rakanku seperti yang dijanjikan. Kalau aku tak pergi, nampak sangat nanti mereka akan perlekehkan aku sebab takutkan cerita mereka, bisik hatiku. Jadi malam itu selepas isyak dan selepas mendapati ayahku telah ke masjid, aku segera bersiap untuk bertemu kembali dengan kawan-kawanku di warung minuman seperti semalam. Rasa takut untuk pulang malam nanti itu memang ada, tapi aku berniat untuk cuba pulang awal sedikit sebelum pukul 12 pagi. Ini agar mudahan aku tidak bertemu lagi dengan kejadian menakutkan seperti semalam. Aku segera menaiki motosikal dan meredah malam untuk bertemu dengan kawan-kawanku itu. Sampai sahaja di warung minuman itu, aku segera menceritakan kisah seram aku semalam. Apalagi riuh rendah aku digelakkan oleh mereka. Terasa tercabar pula aku rasakan. Jadi, untuk mengelakkan terus ditertawakan, aku mula bercakap besar, "Alah, masa balik nanti, kalau aku jumpa lagi hantu telekung tu, aku akan bagi dia sejadah pula, barulah boleh beribadat. Betul-betul." Begitulah salah satu gurauan yang aku borakkan demi menggelakkan diriku dari terus ditertawakan. Walaupun dalam hatiku rasa takut tu tetap ada untuk pulang nanti. Setelah jam hampir menuju ke pukul 12 pagi, aku meminta izin dari kawan-kawanku untuk pulang. Sekali lagi, aku terpaksa bercakap besar tentang hantu jika aku bertemu di jalan nanti kerana aku yakin mereka akan terus sahaja mentertawakan aku. Dalam keadaan sukar, nak percayakan mereka tu, aku pun terus sahaja melangkah ke arah motosikal aku untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, setiba aku hampir sampai ke selekoh yang sunyi dan berlampu, aku terdengar bunyi anjing menyalak datang dari belukar jalan sebelah kananku. Semakin mendayu pula suara anjing itu. Keadaan ini telah menyebabkan perasaan takutku mula keluar dan menjadikan hatiku tidak tenang. Aku mula menyesal kerana mengikuti ajakan kawan-kawanku malam ini. Malam itu keadaan sedikit berkabus, namun mataku jelas ternampak di hujung cahaya lampu di hadapanku itu, kelihatan ada satu kelibat perempuan sedang mencangkung pula. Aku nampak juga ada kuku yang panjang di tangannya itu. Ini menjadikan hatiku berbelah bahagi untuk melintasi jalan yang menghala ke taman perumahanku itu. Tanpa banyak berfikir, aku terus memecutkan motorku melintasi kelibat itu. Keadaan sunyi masa itu telah dipecahkan lagi sekali dengan suara anjing yang menyalak dan yang datang entah dari mana. Aku memandang ke hadapan sahaja tanpa menghiraukan apa jua yang ku nampak di tepi jalan itu. Setelah aku melepasi kelibat perempuan mencangkung itu, aku seperti ternampak ada benda putih terbang di belakangku dan diikuti dengan suara perempuan ketawa seram pula. Berderau darahku dirasakan. Aku berharap kelibat itu tidak mengekoriku hingga ke rumah lagi seperti semalam. Setelah bersungguh-sungguh memecutkan motosikalku, aku berasa lega kerana telah sampai ke hadapan toll gate di kawasan perumahanku. Aku lihat pengawal keselamatan di situ telah keluar dari pondok untuk melihatkan aku yang mahu masuk ke taman perumahan. Namun, yang jadi tak sedapnya ialah aku lihat air mukanya berubah seperti terkejut setelah memerhatikan tempat duduk belakangku itu. Aku juga seperti merasakan ada sesuatu sedang duduk di tempat duduk pembonceng di belakang kerana motosikalku terasa berat ketika aku cuba memulaskan minyak untuk memecut lagi. Aku tidak mahu berhenti di situ dan aku teruskan perjalananku hingga ke rumah. Sampai sahaja aku di hadapan rumah, kelihatan ayahku telah berada di hadapan rumah seolah-olah sedang menungguku. Aduh, masak aku kali ini, bisik hatiku. Kelihatan ayahku sedang membacakan sesuatu dan tiba-tiba sahaja motosikalku telah menjadi ringan seperti sedia kala. Aku mula tak faham dengan apa yang berlaku. Kenapa ayahku kali ini menungguku? Dahlah tu di luar pagar pula. Selalu dia mana nak tunggu aku macam ni? Bisik hatiku lagi. Dalam pada itu, aku terdengar seperti ada sesuatu di atas bumbung rumahku.
Dan bila aku perhatikan, ternyata ada kelibat berkain putih sedang mendepakkan tangannya. Aku tak tahulah apa maksudnya itu. Ayahku segera pergi ke arahku, dan kami berdua membacakan ayatul kursi bersama-sama hinggalah kelibat itu menghilangkan diri kali ini. Ayahku memintaku segera masuk dengan kerasnya. Ketika aku masuk, aku seperti terdengar ada satu suara dari bumbung itu Dia yang berbunyi. sabar. Dia yang Aku- cabar aku, seram pula bunyinya itu. Di dalam rumah, teruk sungguh, aku dimarahi ayah kerana pulang lewat semalam dan hari ini. Dia memberitahuku yang dia ada ternampak satu kelibat berkain putih sedang menunggu di hadapan rumah, iaitu tempat di mana ayahku berdiri tadi. Dia kata, anak kau yang cabar aku dengan bercakap besar. Itulah yang menyebabkan ayahku menunggu aku pulang di luar pagar. Mujurlah ada ibuku yang banyak cuba membelaku pada ketika itu. Namun aku menjadi serik untuk keluar malam lagi selepas itu kerana pengalaman ini. Begitulah kisah pengalamanku yang mahu aku kongsikan buat tatapan dan hiburan semua ketika aku masih bujang dahulu. Untuk pengetahuan, kawasan perumahanku ini sememangnya menimbulkan banyak kisah-kisah aneh sehinggalah sekarang. Tak pasti mengapa ada sahaja gangguan yang diterima oleh penduduknya ketika pulang lewat malam sehingga ke hari ini. Terima kasih diucapkan dan mudahan kita bertemu lagi di video-video yang akan datang. Sekian.